المرسلين وإمام المتقين وجاهد المجاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya. Kita masih lagi diberi kesempatan, keizinan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Mastikah Hadis jilid yang pertama, jilid 1, membicarakan tentang ihsan dan peringkat-peringkatnya. Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa ihsan ialah cara mengerjakan sesuatu taat dengan sebaik-baiknya, lengkap segala peraturannya serta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bersih daripada syirik dan sikap munafik serta bersih daripada perasaan riya, ujub dan lainnya. Dasarkan kepada hadis ini ditanya tentang ihsan. Ma huwa al-ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi bila kata ihsan ini iaitu cara kita melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebab Nabi kata, kamu buat ibadat seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena ingat Allah nampak kamu. Maknanya kita buat ibadat, kita kena rasa kita sentiasa berada dalam pemantauan Allah Ta'ala. Nah, Allah tengok kita sembahyang, Allah tengok kita buat segala-galanya. Sebab itu kita kena buat lengkap dengan peraturan-peraturannya, serta kita kena buat ibadat dengan ikhlas. Sebab Allah bukan hanya pandang luaran, Allah pandang dalaman juga. Adakah kamu buat ibadat ni ikhlas ataupun tak ikhlas? Sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, ikhlas tak ikhlas? Di samping dalam ibadat ini tak dapat tidak, mesti kita bersihkan daripada sifat syirik. Syirik khafi, syirik jali sama telah, syirik khafi, syirik yang tersembunyi, daripada sifat-sifat munafik. Jangan adanya ujub, jangan adanya riak, jangan ada syum'ah, jangan ada takabur. Ini ibadat yang kita panggil martabat ihsan. Tapi kebanyakannya tak ada martabat ni. Dia kira main semayang ya. Mayang pun kadang-kadang main, tak tahu nak cerita lah kan. Bacaan dia macam mana kita pun tak pernah tahu. Dia pun tak pernah kita tengok, tak pernah pergi mengaji pun, tak pernah pergi tasmid pun, bacaan Fatihah dia bahasa apa-apa. Tiba-tiba boleh main semayang gitu lah. Sebab tu semayang tidak ada kualiti. Semayang yang tak boleh mencegah dia daripada fasyak dan munkar. Sebab apa? Sebab semayang ni mengaji buat, janji buat. Kita nak semayang yang kita buat ni ada kualiti. Sebab kita nak ibadat kita ni ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian inilah hakikat ihsan yang menjadi salah satu daripada rukun agama yang 3. Kan kita mahwal iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Lepas tu ulama mengatakan yang 3 ni ilmu fardu ain, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Dasarkan kepada hadis ini yang dengan keadaannya, maka yang ada dua lagi, iman ataupun Islam, tidak diterima, kerana taat yang dikerjakan dengan keadaan ihsan adalah ibarat patung yang tidak bernyawa. Semayang
tapi ni ada riak. Riak ni boleh membatalkan pahala amalan kita. Kan dapat pahala apa? Dia yang kita kan nak riak sebab apa, kan dapat duit, kan dapat apa pun. Kan nak riak, nak tunjuk orang pasal apa. Kenapa? Tak bayar tunjuk orang. Orang boleh bagi apa kat kita. Ibarat patung yang tak bernyawa, tak ada apa nilai. Tak? Gitu. Ini adalah peringkat ihsan yang pertama yang mesti diusahakan oleh tiap-tiap seorang. Tak dapat tidak, mesti kita kena usaha percantikan amal ibadat kita. Kalau semayang kita semayang yang sempurna. Sebab tu bila buat semayang ni, dia ada tahsinus salah. Apa tahsin salah? Memperelokkan semayang kita. Ya, mempercantikkan semayang kita daripada takbir sampai salam. Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan sunat-sunatnya, ya, sunat abaatnya, sunat haibahnya kita jaga supaya cantik semayang kita. Adapun rukun sama telah, rukun qauli, rukun fi'li kita kena jaga betul-betul, sebab kalau kita tak jaga tak sah semayang kita. Nah, ni nak percantik ni, nak bagi elok. Kalau kita kata kereta kita ni aksesori dia kena jaga. Nah, kereta tak ada radio pun boleh jalan juga tak? Yang rukun-rukun mesti kena ada lah. Steering, tu kena ada. Kereta tak ada steering nak pulang ke mana kita pun tak tahu. Tayar nak kena ada lah, enjin nak kena ada lah. Gitu. Ni aksesori ni. Skirting, kan. Skirting tak ada boleh jalan, tapi ada skirting lah bawah sikit. Ada radio, lepas tu radio sekali pula pakai ni touchscreen pula. Nampak? Ini kita buat semua ni, aksesori ni biar bagi ada. Dengan sunat haibahnya, sunat abaat kita buat bagi ada, baru cantik kita punya sembahyang. Itu contoh dia lah. Selain dari itu, ada dua peringkat lagi, iaitu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ini martabat ihsan. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak boleh nampak Allah, kamu kena ingat Allah sentiasa nampak kamu. Allah sentiasa memerhati setiap apa yang kita buat. Bagi contoh, kalau kita bekerja, bos kita duduk depan kita, tengok kita buat kerja. Tak tahu nak cerita lah, punya kerja sungguh-sungguh lah tu. Nak sembang pun tak ada. Ya, bos tak ada, tengok handphone lah. Ya, komputer tu buka Facebook lah. Tapi lah bos ada, orang dia buka Facebook. Ya, macam itulah ibadat kita semayang. Allah tu tengok kita ni buat yang terbaik. Yang ketiga, tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Oleh kerana hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia serta makhluk yang lain ialah untuk masing-masing membuktikan taat setianya dan penghormatannya dengan mengerjakan amal ibadat kepadanya. Apa hikmah Allah ciptakan manusia dan jin? Allah kata, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan untuk menyembah aku. Itu hikmah Allah ciptakan kita ni untuk sembah dia. Bukan Allah ciptakan kita ni untuk kita cari dunia semata-mata. Tapi ada orang ni cari dunia semayang pun tak pernah. Ada semua hidup tak semayang pun ada. Ramai. Tak pernah main masjid semua hidup pun ada. Dia kira siang malam bagi petang dia cari makannya. Hidup dia macam binatang sebiji. Sama tak tumpah macam binatang. Binatang makin kira cari makannya. Tapi itu kan tujuan Allah cipta kita. Bukan hikmah Allah cipta kita. Allah cipta kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Untuk kita sembah Allah. Dengan kita melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Betul Allah fardukan kita semayang, Allah fardukan kita puasa, fardukan kita zakat, haji dan sebagainya. Allah nak tengok, ni ampun nak taat tak perintah aku? Ampun nak sembah aku dah? Ampun hidup makan rezekiku hari-hari, jejak atas bumi aku, junjung langit aku, hidup udara aku, macam-macam kita ambil nikmat. Ada tak ampun nak syukur atas nikmat aku ni? Ada tak ampun nak sembah aku? Nah, maka untuk membicarakan dan membalas ketaatan
dan kederhakaan tiap-tiap makhluknya sudah tentu adanya satu masa yang ditetapkan untuk tujuan yang demikian, iaitu hari kiamat. Apa tujuan Allah buat hari kiamat? Tujuan dia, Allah nak balas kita. Nah, kalau hang buat benda yang baik, besok di akhirat jawapannya hang dapat benda baik, dapat syurga lah. Kalau hang di dunia ni semayang dak, lepas tu buat pula maksiat dan sebagainya, besok di hari akhirat hang dapat apa? Jawapan dia dapat neraka, dapat siksa. Sebab tu adanya hari kiamat. Hari kiamat namanya hari pembalasan. Ada 18 nama, tak silap. Hari kiamat ada 18 nama. Di antaranya namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Sebab hari itulah kita dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita buat di dunia sembahyang tak ada balasan apa pun kan? Tak ada apa pun. Kadang-kadang sembahyang balik, habis sembahyang balik. Tak ada lepas sembahyang dapat duit ke apa ke, tak ada. Sebab apa? Allah bagi pahala. Pahalanya balasan besok di akhirat. Orang yang buat dosa tak ada apa pun. Kaki-kaki rasuah, juta-juta ambil rasuah, tak ada apa pun. Lagi sihat ada, lagi pelukung ramai lagi ada, tak ada pun. Kau ambil rasuah tangan nak rekod ke apa, tak ada. Nah, ni Allah tunggu di akhirat, besok Allah nak bagi hang. Betul, Yaumul Jaza, hari pembalasan. Bukan saja Allah buat hari akhirat ni, bukan saja. Ingat saja kan? Tak. Lepas tu ada yang kan, Bapa, dia nak balas kita besok. Oleh sebab itulah si penanya bertanya. Si penanya lah hadis tadi lah. Dalam hadis tercara tu, malaikat Jibril. Penanya bertanya kepada baginda tentang waktu kedatangan hari kiamat. Mata sa'ah. Ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, bila nak kiamat? Ni nak? Nabi kata apa? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Akan tetapi oleh kerana soal waktu kedatangan hari kiamat itu adalah satu daripada 5 perkara yang pengetahuannya tertentu bagi Allah juga, maka Rasulullah menjawab dengan sabda yang bermaksud orang yang ditanya soal itu sama saja dengan orang yang bertanya. Mana aku pun tak tahu, hang tanya aku, hang tak tahu tanya aku pun tak tahu nak jawab. Kiamat siapa pun tak tahu. So kata kita malaikat pun tak tahu bila nak kiamat. Ya, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata, aku pun tak tahu. Mal mas'ulu bi'alam nasa'id, tidak ada orang yang diketahui. Orang yang ditanya dengan lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya tak tahu. Nabi tak beritahu kita bila nak kiamat secara spesifik dia. Cuma Nabi beritahu alamatiha. Dia tanya Nabi, akhbirni an alamatiha, beritahu tanda-tanda kiamat. Nabi cerita tanda kiamat. Tidak. Yang antaranya lahirnya Nabi kita juga tanda kiamat. Cuma bukanlah hadisnya ni lain lah. Kan? Wa'istu anna, kata Nabi, wasa'a kalha'atan asyara bisababah wal wusta. Dilahirkan aku, dibangkitkan aku, dan kiamat, kata Nabi, kalha'atan. Macam ni Nabi tunjuk. Asyara bisababah, Nabi tunjuk dengan jari tunjuk, was wusta, jari tengah. Macam ni. Mana hampir berakui beranok dengan kiamat ni dah dekat sangat dah. Bayangkan, daripada Nabi kata sampai sekarang 1440 lebih dah. Nah, 1442 kan. Sekarang bayangkan 1400 lebih. Lagi dekat. Lagi dekat nak kiamat lagi lah. Dah. Nyakit-nyakit tanda kiamat ni, nyakit-nyakit. Tengok apa? Tetapi aku akan menerangkan tanda-tanda kedatangannya. Lalu baginda menerangkannya seperti yang disebut dalam hadis itu. Kan? Orang yang telanjang, orang kaki ayam, buat binaan yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Sekarang ni binaan yang tinggi-tinggi benda itu kemegahan. Kan? Di Dubai ada Burj Khalifa, bangunan tertinggi dia kan. Di Malaysia KLCC. Di Mekah Zam-Zam Tower ataupun Clock Tower. Lagi nak buat ni, yang terkini nak buat, dengar cerita lah, tuan-tuan carilah. Nak buat di mana?
di Jeddah, yang paling tinggi di dunia. Tak salah 1.2 kilometer tinggi dia. Rupanya negara ni bersaing buat tower yang tinggi-tinggi. Itu tanda kiamat. Banyak lagi lah tanda kiamat. Tanda-tanda yang kecil-kecil kita tengok ni semua dah ada dah. Perempuan lebih ramai daripada lelaki. Memang perempuan sekarang ramai. Ya, memang ramai. Batu ibu tunggal ni kebanyakan orang perempuan ni ramai. Kita bapak tunggal mati dulu. Bapak tunggal kurang. Ya, orang lelaki mati dulu kebanyakannya. Lepas tu dia nak darah pula yang tak kahwin lagi ramai. Tak betul? Kita pun ada simpati juga tak mereka kan apa pun. Ya, tapi nak buat macam mana tak berupaya. Ya, betul? Banyak orang kata tanda kiamat ni kira banyak suruh. Selain dari itu diterangkan dalam hadis ini, ada didapati dalam kitab hadis yang lain banyak lagi tanda-tanda tentang hampirnya kedatangan hari kiamat. Di antaranya apa? Yang pertama, apabila susut dan kurang ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama ni makin hari makin kurang, makin hari makin kurang, makin hari makin kurang. Kurang ni, kata Nabi, dengan kematian ulama. Biqabdil ulama, Allah ambil ulama. Orang yang alim, yang ahli dalam sesuatu cawangan ilmu yang tertentu dan tak dapat diganti. Tuan-tuan tengok tuan-guru meninggal, ada pengganti? Tak ada pengganti. Patih meninggal, ada pengganti? Tak ada pengganti. Adalah ustaz-ustaz macam saya ni, ini bukan pengganti dia. Tak sama ilmu saya dengan ilmu tok guru saya. Ujung-ujung buku dia pun tak ada. Tak sombong sangat Ayah Aziz, ayah apa tuan guru ni Aziz, apa lagi kita kata? Rafadino, tuan guru Haji Saleh, tuan guru Mak Lanai. Ni semua orang ahli betul ni. Bila mati nak cari macam dia tu tak ada. Anak murid dia tu ada tapi tak macam dia. Kurang lah. Paling tidak pun 10-20% sudah kurang lah. Segi anak murid pada anak murid lagi kurang. Lepas tu dia kata diangkat ilmu agama dengan cara biqabdil ulama. Dengan Allah ambilkan, Allah matikan ulama seorang mati, tidak ada pengganti dia. Itu tanda kiamat. Tanda kiamat. Yang kedua, apabila merebaknya kejahilan mengenai ilmu agama dengan sebab kurangnya orang-orang yang suka mempelajarinya. Tak pernah kita tengok ada tuition fardu ain. Ada tak? Tak ada. Tuition bahasa Inggeris, tuition bahasa Malaysia, tuition ilmu matematik. Ada tuition ilmu fardu ain. Rasa kat Manjung tak jumpa lagi. Fiqh. Yang free Masjid Surah Haram pun tak main pun ada. Lu nak bayar Tobat lahum tak bayar. Satu subjek susah tak mahal-mahal, RM20 sudah. Kalau yang lain subjek 40 boleh, satu subjek boleh 40. Matematik, math dan sebagainya. Kita tak 20 sudah. Yang masjid free pun nampak tak main. Kan anak kata dulu. Nasib orang serai ada pula. Dulu UPKK. Dia jam 5. Dia jenam tak main lah. Sebab tak tumpu pada UPSR. Agama pergi. Tak pergi lah. Itu mesti sebab jam 5 nak ambil UPKK. Syarat dia. Tidak. Apa KK pun dia tak pergi. Nak sijil je. Ni buat pula jajanan ada serai pula kan. Ada okey lah, main juga lah. Kalau tidak, tak main so. Baru UPSR lagi penting. Dia tak nampak ni agama ni penting. Mana? Tu kata kejahilan ni tentang ilmu agama ni.
Orang dia tak suka nak belajar ilmu agama. Tak suka. Wahai ilmu agama, ilmu yang paling penting nak beri ilmu-ilmu yang lain. Ya, sebab ilmu agama, ilmu yang menjamin kita bahagia hidup di akhirat. Kalau hang tidak ada ilmu agama yang cukup, sembahyang hang macam mana? Puasa hang macam mana? Ibadat hang macam mana? Tak, ni kalau Allah tak tolak, Allah tolak ibadat hang, ni akhirat esok macam mana? Tapi orang tak nampak benda-benda yang macam ni. Mak bapak dia tak nampak benda yang macam ni. Tak? Nampak, oh ni PSA 5A, lagi dia pergi pula lagi SPN 49A 10A, lagi dia pergi pula dapat diploma, dapat ijazah ni, esok kerja ni. Nampak begitu. Dia mengaji sebab 20 yang mengaji akidah apa dapat lah. Macam dulu lah kan, orang beranggapan kalau hantar anak pergi pondok ni buat daya. Esok oi, awak hantar lah pergi pondok. Daya dia tak pergi pondok esok. Esok dia tua esok. Pergi tua, tak ada ustaz. Pergi tua. Esok tua esok nak kerja apa dia ni? Dia rasa tak ada CJ ni, tak boleh hidup. Nampak tak? Itu sebab sekarang ni orang tengok lah, anak dia tak lipi akademik, baru hantar main pondok. Ya. Main tengok periksa UPSA dapat berapa? 5 apa? 5E. Orang 5A, dia 5E. Dia kata ke anak dia, ni aku tengok hang lambat akademik ni, kira gelap masa depan. Jom aku hantar anak pergi pondok. Yang tu orang mengapai sehari semuka, dia mengapai setahun semuka. Tapi pondok ni kira bagus tu. Dia ambil, dia didik. Setidak kalau hang tak boleh dia alim pun, ni ibadat hang kira okey. Pondok banduan pun dia ambil. Patih kan? Ada seorang mai tu banduan, dia ambil banduan. Sebab apa? Ni, kok nak boleh berubah. Pondok apa nama pondok belah Kedah? Saya pergi. Apa Ikhwan pondok apa? Ikhwan belakang tu Ikhwan. Dia ambil magian. 20 orang magian kan. Dia ambil seorang askar pencip. Ni training ni dia bukit berapa puluh hektar bukit. Orang bagi bukit, wakaf bukit, suruh buat pondok. Saya tengok pun, kalau bagi aku pun tobalahu aku tak buat Takribul Ikhwan. Orang ingat pondok Takribul Ikhwan. Nak masuk tu kata jahanam, kata Izora apa tu Izora. Yang dia jalan. Pergi jugalah nak pergi tengok pondok. Dia taruh bukit, dia lari. Dia buat lari bukit. Macam lari getah tu. Dia buat selapis, dia buat pondok. Cantik tuan dia buat. Cantik. Ustaz dia beli excavator tu kan. Apa? Excavator tu yang tu pit hole beli. Yang merantai dia. Taruh bukit. Budak-budak tu pandai bawa taruh bukit. Ada magian. Hatta yang magian tu ada yang boleh belajar mana? La ilaha illallah. Nampak? Universiti tak terima dah, universiti tak kalau tak terima dah. Sebab apa? Nak didik anak-anak ni bukan kata setakat berjaya di dunia, sampai akhirat. Kalau hang di dunia hang tak berjaya pun tak apa dah. Ni, hang nak hidup ni ke mana pun boleh hidup insya-Allah. Nak tambah kita di sini kan. Tak boleh ambil kelab pun boleh duit ke? Kelab boleh duit kan? Lepas cakap kelab tak boleh duit. Boleh duit. Kalau saya tu bulan lepas 7,000 boleh dapat. Pergi Pulau 9 7,000. Boleh duit. Kalau tak boleh duit lah. Cakap nak cari 50-60 ringgit tu senang-senang. Allah bagi rezeki. Tapi dia nak didik ni biar berjaya hidup sampai akhirat. Tapi kurang-kurang nak belajar ilmu akhirat kurang orang. Orang tak apa ramai yang suka belajar ilmu akhirat. Sebab tu tuition BM, BI, MAT dan sebagainya. Betul tak?
Saya tak nampak lagi fardu ain ni. Ada, mungkin ada, tapi tak ramai, tak banyak. Habis, yang ketiga, apabila diserahkan sesuatu urusan agama seperti jawatan ketua negara. Apanya ketua negara ni bagian agama. Bagi kita duduk di bawah sultan. Ni majlis surau, duduk sultan dia ketua agama. Gitu. Mufti, qadi dan sebagainya. Untuk dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Ini yang payah ni. Ya. Jawatan ni bagus, tapi yang dapat tu bukan ahli dia. Nabi kata idza wusidal amru ila ghairi ahliha ila ghairi ahlihi fantadhirus sa'a. Bila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahli, maka tunggulah saat kehancuran. Tu yang duk habis ya. Pegang jawatan tinggi, dia sapu rasuah sampai berjuta-juta rasuah sapu. Habis rakyat ni macam mana? Nampak tak tuan-tuan? Tu ke saat kehancuran tu. Ya. Ni yang perlu diperbetulkan balik. Kadang-kadang kan dia kata jawatan tinggi, jawatan kecil pun, jawatan tuk sidang, jawatan ketua apa, ketua kampung kan, kalau bagi bukan ahli dia, hancur juga. Dia pergi cari kroni dia, yang dapat bantu orang yang sama. Asyik muka tu. Yang muka kita orang tak dapat pun. Habis dapat bantuan ni, dapat bantuan repair rumah, depa juga, geng depa juga. Bukan dia cari orang yang susah, betul-betul yang memerlukan. Mana? Kadang-kadang ni jenis main repair kan. Kami nak main ni, nak main tengok, nak buat quotation lah, nak repair rumah. Rumah bagi rasa apa? Bumbu bocor apa semua, kayu pun nampak oput apa semua. Ini lebih kurang 10,000 ni. Apa? Bila main repair, peruntukan tak pun cukup 5,000 lah. Walau bila kita tanya bagi 10,000 ni, dia makan lah itu. Jahat bapak ni. Yang tu yang sampan dapat jual, enjin dapat jual, pukat dapat. Dia bukan ke laut. Patut bagi orang yang ke laut ni, orang yang pergi ke laut cari makan ni, dia lah layak dapat enjin sampan. Tak, bagi depa bukan dia duduk di Teluk Morok pun, duduk di OBS dia jual enjin dah. Belum turun di lori dia jual. Kenapa? Sebab tidak ada amanah. Tak ada amanah. Nak cerita apa tuan-tuan? Orang yang selayaknya dapat, tak dapat. Orang yang tak selayak dapat. Sebab apa? Itu kroni. Nak kata apa? Zaman macam tu. Nak? Nak perbetulkan balik benda-benda yang macam ni, perlu diperbetulkan. Nak kata apa? Yang keempatnya, apabila sesuatu masyarakat dipimpin oleh seorang ketua yang fasik, yang suka menggalakkan maksiat dan perbuatan yang durjana. Pemimpin yang fasik. Dulu, yang lepas, judi setahun buka 8 kali. Sekarang judi buka 22 kali setahun. Kita ingat makin kurang, pukul 8 turun 4. Apa dia lagi naik? Lagi naik apanya? 8/22. Kok mana merintah? Kata nak hapuskan judi. Lagi banyak pula dia. Nampak tak? Orang yang fasik. Ya, kalau duduk pakai lebay pun tak jadi. Lebay jubah kan macam apa. Kita tengok pakai lebay jubah serban kira baik sangat ni, bohong tak menipu orang banyak. Saya percaya sangat yang baju jubah serban pun. Malam saya ceramah, kan ceramah saya kuliah. Hari apa? Sabtu lepas. Dia cerita dah. Jadi makan duit orang makan 5-60 ribu. Dia cerita, saya pun percaya. Sebab saya tahu dia siapa dia.
Tapi dia jubah serban memang tak lekang. Saya takkan serban tuan. Saya punya hayul tak angkat kepala. Tunduk tak angkat sampai habis di meja. Saya kata tu terangnya, tapi tak sebut nama dia. Pakai jubah, pakai serban, nipu orang. Aku tahu ada orang ikuti baik, kira apa? Berapa bagi dia sedar sikit, kokok dia boleh bayar balik hutang orang, hang tipu orang boleh bayar sebentar boleh mati. Tu kalau dah mati besok macam mana? Ya, sebelum orang mati, settle dulu. Tipu tanah, macam-macam tipu sekarang ni. Yang kelima, apabila orang yang benar dikatakan pendusta, pendusta dikatakan orang yang benar, orang yang khianat disifatkan amanah, orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang adil disifatkan zalim, orang yang zalim disifatkan adil, dan orang-orang yang jahil berpengaruh dan bermaharja lela dengan berlagak pandai dalam ilmu agama sehingga orang alim terpaksa mendiamkan diri setelah tugasnya tidak lagi dihargai. Kita balik. Kaki rasuah diagung-agungkan, kaki rasuah dihormati. Nampak? Lepas tu hantar dia rasuah. Nasihat dia suruh ni, tobat lah. Bukan pergi support, kita pergi support. Ya. Orang yang taubat zalim ni, kita hormat. Orang yang betul-betul yang adil, kita kata dia zalim. Zaman sekarang zaman terbalik. Ya. Patut penyamun semua ni kita labelkan dia penyamun. Ya. Penyamun yang macam orang pejuang. Jadi macam dulu filem Robin Hood dah. Robin Hood curi di orang kaya bagi orang miskin. Robin Hood ni A, Robin Hood ni bagus. Islam dia bukan macam tu. Islam matlamat tak menghalalkan cara. Ni tak? Bagus. Wah, apa yang tak bagus dia? Bagus. Boleh pergi haji apa? Pergi haji apa dengan duit haram? Ya. Ni orang lah, dia ayat ambil bagi pergi haji boleh. Kita seronok dapat pantang sikit, dapat seronok. Tak tahu hukum langsung. Tak kata apa. Benda-benda yang macam ni sekarang Nabi kata tu betul. Orang jahil ni berpengaruh, orang jahil ni berbahagia lela, lagak pandai. Kadang-kadang buat hukum pun tak tahu, cakap juga buat hukum. Yang ni timbul sekarang apa ni? Agama Melayu. Agama Melayu pula. Islam jais tengah siasat. Mana ni agama Melayu kita pun tak tahu. Dulu Rasul Melayu. Malaysia ni kira hebat, agama ni kira hebat lah dengan puak-puak ni. Rasul Melayu pun ada orang ikut. Ayah Pin, kita kata Ayah Pin ni kan, ramai pengikut dia. Nak kata apa kita? Yang kita ni ustaz yang betul-betul duk mengajar ni pun apa kerat yang main pun. Dah yang main tak apa kerat. Ada pula penghasut-penghasut. Jangan pergi ngaji Ustaz Mazdan, ngaji apa Ustaz Mazdan. Ada penghasut pula ni. Bukan masjid ni lah, kira ni masjid lain lah. Masjid ni kira okey lah. Ramai lah ni. Dia bisa ngajar 4 orang pun ada, 3 orang pun ada. Ya. Dia hasut pula, jangan pergi ngaji dia kata. Biar dia setan macam aku lah. Biasanya ni hasut orang tak ngaji ni setan. Setan yang mengasuk orang tak ngaji ni. Han tak ngaji, han seorang-seorang tak ngaji sudah lah. Sampai suruh orang tak ngaji ni siapa? Han lebih teruk dari setan. Setan pun tak menjahat. Ada orang macam tu pun ada. Ada tuan-tuan, kan tak ada, ada. Jangan pergi masjid. Apa? Sebab marah pengurusi. Marah pengurusi tak lain masjid. Ni rumah Allah kan? Apa benda kena pengurusi dengan masjid? Marah pengurusi kita tak lain masjid. Kebodoh namanya. Benar tak? Ya surah saya, marah saya pengurusi surah. Tak main surah. Tak main surah, saya pun tak rugi. Ada geng penghasut ni mana-mana masjid, mana-mana surah ada geng penghasut. Mana-mana masjid surah ada. Saya tak peduli, hampa tak nak pun tak apa, aku tak rugi. Kita pengurusikan dari sekupang dapat duit pun. Duit kita lagi habis.
Ya, kadang-kadang repair sikit, kita keluar duit kita RM5, RM10, kita kata aku ni pun duit Apa yang rugi? Tak main rumah Allah, rugi ya. Ini rumah Allah, bukan rumah pengurusi, bukan rumah AJK. Kenapa tak main? Tak bangun. Ada pula penghasut syaitan daripada manusia. Tak main. Ini syaitan minal jinnati wan nas kan, jin daripada manusia. Memang tuan-tuan. Jadi kita kena hati-hati. Kadang-kadang kita ni politik lebih sangat. Bila politik lebih sangat ni jadinya sampai rumah Allah pun nak politik dan sebagainya. Habis. Kita cerita Rasul kan politik. Rasul ni agama. Bukan politik. Kalau ada politik tak ada lagi tak cerita ni. Ni dalam kitab ada, kita ada kan? Ada? Kan saya reka-reka cerita mereka pada tuan-tuan tak? Saya syllabus. Saya mengajar pakai syllabus. Lepas tu saya pakai kitab. Apa kitab kita saya hurai. Saya cuma hurai ya, bagi contoh-contoh ya. Ada orang marah ya. Macam-macam orang kata sebenarnya kalau mengajar kata kat kita. Tak kata kat siapa? Tak kalau kita kata baca Quran lebih banyak kata kat kita. Kita cuma kita tak faham Quran. Itu je. Banyak. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni zaluman, bersangatan zalim, jahula, bersangatan bodoh. Allah kata kita bodoh. Bila ustaz kata bodoh, apa ustaz kata kita bodoh? Allah kata kita bodoh. Kita tak faham. Baca Quran kita tak faham, tak rasa apa, ini tak faham. Kalau kita faham, kita tahu Allah kata ke aku macam mana, Allah perbetulkan keadaan. Itu caranya kita hamba Allah. Macam kita mengaji, kalau ustaz kata kena, macam mengaji pun sama juga. Pak Cik kata kumpang-kumpang kena batang hidung kita kan? Perbetulkan. Tunggu dia macam tu dia cakap ya. Kalau hang makan cabai rasa pedas, tu je tunggu. Dia bukan mention mana-mana nama apa. Kenapa? Kita nak marah pula ustaz, kau nak marah. Itu yang main penghasut tu. So ngaji kau ustaz Badlan, dia main dia kata kat kita jangan pergi mengaji. Habis semua dapat kesetan belaka. Dah lah yang tak menghasut tu setan, ni semua sampai jadi setan belaka. Setan tepuk tangan. Jahil lagi orang. Yang keenam, apabila arak menjadi adab diminum berterang-terangan di sana sini, dengan digalakkan pula oleh pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua. Ni kilang arak terberedup. Ni kita kata ni kilang Kasbuk, kilang Anchor terberedup. Tak terberedup tahu kan? Tutuplah kilang arak. Dah kita merintah, tutup kilang arak. Kalau kita kata tutup. Pokoknya pemimpin-pemimpin juga yang membiarkan kilang arak tu berjudi berluasa. Pemimpin juga. Saya cakap benda berani ke apa-apa, saya cakap Belajar Malaysia. Saya buat live tuan-tuan. Live. Dia nak tangkap bila-bila masa dia tangkap. Tapi saya tak cakap mana-mana. Tapi nak kata dalam kitab kata apabila arak menjadi adat diminum berterang-terang di sana sini, dengan digalakkan pula oleh pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua. Yang meluluskan lesen siapa dia? Lesen kelab malam. Siapa dia? Yalah. Habis kita. Kita nak kata apa? Yang ketujuhnya, yang akhir sekali, apabila perbuatan lucah dan cabul dilakukan dengan berterang-terangan di mata-mata tempat, dengan tidak mendapat sebarang teguran kerana kelemahan iman, sehingga kalaulah ada yang menegur, maka orang yang menegur itu pula dikatakan imannya pada masa itu sekuat iman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada zaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Maksiat berleluasa. Kadang-kadang kita tengok kan, kampung kita, taman kita,
ada berlaku maksiat, kita nak tegur pun kita tak nak berani. Ya. Satu taman, tak kira taman di Johor, terkenal dengan Taman Golok. Taman Golok. Oh, bersidai-sidai jadi. Kita nak kata apa tuan-tuan? Sebab tak ada ni. Kita tak ada buat kerja amal mak ni muka. Kita nak bilangan, kita nak pergi tegur, kita nak pergi nasihat, tak ada. Kan tak pihang lah. Tambah-tambah duk main kata, jaga terpikin orang pula. Habis. Nafsi-nafsi, hang-hang aku. Teman-teman di bandar-bandar besar ni, dia tak peduli lah. Bab-bab maksiat ni berleluasa. Nah, dengan maknyahnya, dengan pelacurannya, macam-macam. Tengok dia cokek, dia bikin bintang. Nah, tak ada satu, tak tahu nak cerita lah. Kalau cokek ni kita kata berpuluh tahun dah cokek. Tak ada satu kuasa yang boleh mementeraskan pelacuran di situ, maknyah di situ. Tak ada. Kita pernah rasa heran. Pihak berkuasa ada jaga supaya jangan ada pergaduhan, itu je. Sedangkan itu maksiat. Ada tak? Tak ada. Inilah tanda kiamat. Nah, tanda kiamat Nabi cerita ni, semua ni kita tengok dah ada. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita terlibat dalam perkara-perkara yang begitu. InsyaAllah kita akan sambung lampiran soal sembahyang. Ini bicara tentang sembahyang pula. No? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.